di antara perkara yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita pandang dengan pandangan yang tidak baik. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Di antara dosa besar kita dengan Allah ialah menyalahkan takdir. Di antara dosa besar kita dengan Allah berjahat sangka dengan takdir Allah. Wal a'yadzu billahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu ma'rifah, pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan memberi faedah kepada kita menjadi hamba yang senantiasa sabar, redha dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih kita dengan diberikan lagi nikmat hidup pada saat ini. Pada saat ini, adakah kita sedar pada saat ini berjuta-juta bahkan berbilion manusia yang ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, pada ketika ini, terlalu ramai, terlalu banyak manusia yang diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tak sedar sebab tidak berlaku di hadapan mata kita. Seandainya di dunia ini tanah perkuburannya hanya satu, nescaya kita akan dapat melihat deretan mayat-mayat yang tidak putus-putus dikebumikan. Tetapi kita mujur, kenapa tidak masuk dalam barisan-barisan mayat tu? Masih diberi peluang hidup oleh Allah, kerana Allah menghendaki kita supaya berusaha memperbaiki perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Allah mengetahui yang kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak leka, banyak lupa, banyak lalai dengan Allah, banyak leka, banyak lupa dengan ibadah, dengan akhirat. Kita terlalu risau dan bimbang memikirkan tentang keduniaan yang luput, tetapi kita tidak risau dan tidak bimbang terhadap perhubungan kita, hati kita yang masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah risau dan bimbang hati kita yang belum baik dengan Allah. Jadi mujur kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Boleh jadi esok lusa tak pasti. Esok lusa adakah kita masih diberi peluang hidup oleh Allah? Wallahu a'lam. Tiada siapa yang mengetahui melainkan Allah. Sebab itulah kita kena usaha berbuat baik selalu. Kena usaha berbuat baik selalu. Allah telah memberikan kita akal dan fikiran supaya boleh membezakan yang baik dan yang buruk, apa yang selamat untuk kita dan apa yang akan mencelakakan kita. Sebab tu Allah bagi kita akal yang waras, berbeza dengan binatang yang tidak boleh membezakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bersih, mana yang kotor. Ini tanda Allah nak memuliakan kita sebagai insan, sebagai manusia, dengan diberi nikmat akal oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya semata-mata akal itu belum cukup lagi untuk menjadikan kita hamba yang bertakwa, dengan sebab itu perlulah, bahkan mestilah akal kita ini dijaga oleh ilmu agama. Barulah akal kita tu insya-Allah jadi akal yang sempurna, akal yang senantiasa kuat teguh dalam peperangan menentang musuh-musuh dia, iaitu emosi, nafsu, syaitan, manusia, makhluk. Jadi syukur alhamdulillah Allah masih bagi kesempatan kepada kita. Harap-harap saki-baki umur kita yang tak berapa minit ni, harap-harap sempatlah untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi alim. Cukuplah Allah yang mengetahui. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi selamat hadir kawan-kawan semua, antum semua, pelajar-pelajar semua, salam hadir. Moga antum semua para muhibbin sekalian sihat walafiat dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, dalam keampunan Allah sentiasanya, dalam petunjuk Allah sentiasa. Amin ya, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah malam ni kita dipilih oleh Allah menjadi tetamu kehormat Allah, yang Allah Ta'ala hidangkan dengan hidangan yang tidak dapat dibeli oleh mana-mana bilioner di atas dunia ni. Apa hidangannya? Ilmu yang bermanfaat, taufik, maghfirah, keampunan. Kerana orang yang duduk dalam majlis ilmu itu diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka didoakan oleh sekalian makhluk Allah, didoakan oleh sekalian para malaikat, mendoakan keampunan untuk sesiapa saja yang ikhlas hadir di dalam majlis ilmu. Redha Allah, keampunan Allah, hidayah daripada Allah, itu semua hidangan-hidangan yang tak boleh dibeli oleh sesiapa pun, meskipun dia bilioner, manusia nombor satu paling kaya dalam dunia, dia tak boleh beli yang namanya taufik, yang namanya hidayah, yang namanya maghfirah, yang namanya redha Allah, tak boleh. Jadi kita syukur, mudah-mudahan kita memperolehi sekalian itu. Amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab kita malam ni insya-Allah. Jadi saya doakan sekalian sahabat semua sihat afiat. Allah sayang kita. Cuma kita yang tak pandai menilai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak salah sangka dengan Allah. Kita banyak silap dengan Allah. Kita menganggap kasih sayang Allah terhadap diri kita itu seperti kasih sayang sesama manusia, yang mana manusia apabila saling kasih mengasihani, cinta mencintai, mereka akan memberi kekasihnya segala kehendak, segala yang diinginkan, segala yang diimpikan. Itu percintaan makhluk dengan makhluk. Dia akan memberi, dia akan cuba berusaha memenuhi kehendak kekasih dia, memberi benda yang sedap, memberi benda yang seronok, memberi benda yang mewah, memberi benda yang mahal. Senantiasa memberi benda yang menggembirakan,
Itu kasih sayang ataupun percintaan di antara makhluk dengan makhluk. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba yang tertentu untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan melayani, menghidangkan dia di dalam dunia ini dengan pelbagai jenis kesusahan, zahir dan batin. Maka jangan cepat melatah dengan kesusahan dan masalah hidup yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kerana di sebalik itu terdapat jutaan hikmah yang tidak ada mengetahui melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ni hanya tahu sikit-sikit je hikmahnya, selebihnya dalam ilmu pengetahuan Allah. Di antaranya apa hikmah Allah bagi kita tak sedap, tak seronok, nak mencuci dosa kita. Bila kita sabar, sangka baik dengan Allah, maka itulah yang menjadi pelebur dosa-dosa kita. Ke kita lupa kita ni banyak dosa? Ke kita perasan yang kita ni macam malaikat tak ada buat dosa? Ataupun kita selalu ingat dosa orang dan terlupa dosa kita? Maka dengan kasih sayang Allah memberikan kesusahan, kepayahan, keinginan kita tidak ditunaikan oleh Allah, kehendak kita tidak dituruti oleh Allah, hikmahnya supaya kita bersangka baik dengan Allah. Allah nak uji sejauh mana sangkaan baik kita terhadap Tuhan yang kita sendiri dah bersumpah tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi di antara cara Allah menguji, Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Faham tak tu? Sejauh mana kebenaran kita mengaku Allah lah Tuhan. Bila seorang tu mengaku Allah lah Tuhan, maknanya dia orang yang bersangka baik dengan Allah. Jadi Allah nak uji sejauh mana kita bersangka baik dengan Allah. Lalu Allah uji dengan benda tak sedap, Allah uji dengan benda tak seronok. Allah tak tunaikan kehendak kita, yang kita minta jauh Allah beri, yang kita tak nak Allah beri, yang kita nak Allah tak bagi. Adakah dengan asbab itu kita dah mula bersangka jahat dengan Allah Subhanahu wa taala? Wal iyadza billah min dzalik. Moga Allah tetapkan hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ya Allah, tetapkan hati-hati kami ni ya Allah, ala taatika, di atas taat. Hati yang taat kepada Allah ni hati yang sentiasa sangka baik dengan Allah. Hati yang tak ada sangka-sangka yang bukan-bukan dengan Allah. Hati yang sentiasa redha, terima, setuju dengan apa yang Allah aturkan atas diri dia. Itu dia. Jadi Allah uji kita. Jadi iman itu tidak semudah dilafazkan. Iman itu tidak semudah dilafazkan, melainkan Allah akan memberi ujian. Mudah-mudahan kita sentiasa ingat dan tidak lupa, tidak leka. Setiap detik, setiap saat bersilih ganti datang di dalam kehidupan kita ni benda yang kita nak dan benda yang kita tak mau. Betul tak Bu? Betul tak kalian? Dalam hidup kita ni bersilih ganti. Kadang-kadang dapat benda yang kita nak, kadang-kadang sampai benda yang kita tak nak. Dua-dua tu ujian. Dua-dua tu menjadi asbab kalau hamba itu ada ilmu, mengenal Allah, takut gerun kepada Allah. Kedua-dua tadi tu keadaan ni menjadikan dia orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia mendapat benda yang dia seronok, dia bersyukur. Bila dia dapat benda dia tak seronok, dia sangka baik dengan Allah, dia sabar, dia redha. Jadi dua-dua ni jadi asbab dia dikasihi, dicintai oleh
oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menaikkan darjatnya, maqamnya di sisi Allah. Sekalian penghuni syurga itu semua orang yang sabar. Sifat ahli syurga itu penyabar. Sifat ahli syurga itu penyabar. Orang tak sabar takkan sampai syurga. Jadi kalau kita nak sampai syurga, kena sabar banyak-banyak. Nak masuk syurga ke tidak kita? Ada tak di antara kita yang rela Allah Ta'ala bakar hidup-hidup dalam neraka nanti? Ada? Tak ada yang rela, betul? Maka kena sabar dengan segala ujian, dan sentiasa bersangka baik dengan Allah. Gunakan akal fikiran kita dan ilmu, berusaha membuat benda-benda yang Allah redha. Kalau tersilap, tersalah, bertaubat kepada Allah yang bersifat dengan Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sabar sampai satu ketikanya nanti Allah akan letakkan kita di suatu tempat yang tidak ada sebarang jenis masalah, tidak ada sebarang jenis kesusahan, kepayahan, melainkan dipenuhi dengan kesenangan, kenikmatan zahir batin selama-lamanya yang tidak berkesudahan, iaitu di dalam syurga. Maka sabarlah kita, sabar banyak-banyak. Kita bila kita tahu yang kita ni orang tak sabar, minta sabar dengan Allah. Minta sabar dengan Allah. Malam-malam ke, waktu sujud sembahyang tu, sujud terakhir tu, doa dalam hati, ya Allah, aku ni hamba yang tak sabar, berilah kesabaran, jadikan aku orang yang sabar dalam segala hal. Kita tak ada, kita mintalah pada yang ada segala-galanya. Jangan kita sombong, jangan kita dah tak ada, kita tak nak minta. Bukankah di antara usaha itu berdoa? Bukankah doa itu sebahagian daripada usaha? Bertawakal, redha bukan maksud tidak berdoa. Sabar dengan takdir Allah, redha dengan takdir Allah, bukan bermaksud meninggalkan berdoa. Kita berdoa itu nak menzahirkan sifat kehambaan kita, nak menunjukkan yang kita ni sangat-sangat berhajat, bergantung kepada Allah. Jadi bila kita tahu, sebab tu suruh semak diri kita. Sebab tu agama suruh semak diri kita, suruh selidik diri kita, selami hati kita, cari kelemahan kita. Apa yang tak ada, bila jumpa minta dengan Allah. Jangan kita selalu nak teropong silap orang, teropong salah orang, teropong kemaksiatan orang, sehingga kita terlupa diri kita masih lagi penuh dengan kotoran-kotoran, dosa-dosa dan maksiat. Belum ada lagi sifat mahmudah dalam hati kita, melainkan yang ada dalam hati kita, yang bersarang di dalam hati kita ni, semuanya sifat mazmumah, sifat yang dibenci oleh Allah. Jadi hamba yang sedar diri, dia akan minta dengan Allah, ya Allah, aku ni tak sabar, jadikanlah aku yang sabar. Hati aku suka bersangka yang jahat, kurniakan aku sifat sangka baik, ya Allah. Mustahil aku memiliki sifat itu kalau kau tak beri pada aku. Sesungguhnya kau memiliki segala-galanya, ya Allah. Bagilah kepada aku ni, hamba yang banyak dosa, banyak maksiat ni, aku tak sanggup, ya Allah, nak mati dalam keadaan hati yang macam ni. Mintalah pada Allah. Allah tengok, Allah nak tengok sesungguh mana. Bukti seseorang itu menginginkan sesuatu, dia akan bersungguh-sungguh berusaha dan meminta. Sejauh mana kesungguhan kita nak memiliki hati yang baik? Sesungguh mana? Sekuat mana? Setinggi mana keinginan kita, impian kita nak memiliki hati yang baik seperti yang Allah kurniakan
kepada para kekasih dia tu. Setinggi mana keinginan kita nak macam tu. Jadi orang yang sangat-sangat nak, dia akan minta dengan Allah sungguh-sungguh. Dia akan minta dengan Allah sungguh-sungguh. Jadi kita minta dengan Allah sungguh-sungguh, kurniakan kita hati yang baik, hati yang sentiasa sabar, hati yang sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya kita cemburu, sepatutnya kita risau, bimbang sifat-sifat yang baik yang seperti Allah kurniakan kepada kekasih-kekasih dia tak ada pada diri kita. Itu yang sepatut kita renungkan, itu yang sepatutnya kita sedihkan, itu yang sepatutnya kita bimbang dan risaukan. Kalau kekayaan tidak ada pada kita, tak perlu risau. Kemewahan tak ada pada kita, tak perlu risau. Sebab kesenangan, kemewahan, kekayaan itu Allah bagi sama. Orang kafir pun dapat. Betul? Musuh-musuh Allah pun Allah bagi kekayaan, kesenangan, kemewahan. Betul ke tidak? Tapi ada tak pada musuh-musuh Allah Ta'ala itu, Allah beri taufik, hatinya redha, hatinya tawakal, hatinya beriman, hatinya sangka baik dengan Allah, hatinya tawadhu, hatinya ikhlas, hatinya takut dengan Allah. Ada tak? Ada tak Allah bagi pada musuh-musuh dia? Tak ada. Allah bagi kepada kekasih dia. Betul? Maka kita tengok, ada tak sifat-sifat yang Allah bagi pada kekasih tu, kekasih-kekasih Allah tu, ada tak pada diri kita? Bila tak ada, ini yang perlu kita risaukan, ini yang sepatut kita sedihkan. Takut-takut kita ni tergolong dalam golongan orang yang Allah Ta'ala nak humban di dalam azabnya nanti di hari kiamat. Wal'iyadzabillah min dzalik. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengkabulkan segala doa kita, hajat kita yang tersurat, yang tersirat. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan dosa anak isteri kita, adik-beradik, kawan-kawan kita, semuanya tak terkecuali. Amin ya Rabb alamin. Okey, baik. Kitab Misbahul Munir, tajuk apa? Huraian yang ke-8. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Huraian yang ke-8. Kawan-kawan, sahabat-sahabat sekalian, muka surat huraian yang ke-8 kitab Misbahul Munir, bab yang ke-7, sifat yang ke-8. Baru nak masuk ke? Baru masuk? Baik. Ni tajuk sedap ni. Ni tajuk penting ni. Semua penting ni. Dalam kitab ni tak ada yang tak penting, semua penting. Jadi pertama-tama sekali, mari kita betulkan niat kita dulu. Betulkan niat kita. Yang hadir, yang mengikuti ni, betulkan niat kita. Belajar nak dengar kerana Allah. Belajar nak dengar kerana nak menghilangkan kejahilan. Belajar nak dengar, mudah-mudahan Allah tunjukkan kelemahan, kesilapan, kesalahan agar dapat kita baiki. Dengar sebab nak beramal. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu kefahaman kepada kita semua yang hadir. Terima kasih yang hadir, yang share terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Ini yang hadir 80 orang, 81 orang ni semua pilihan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dulu kita tak pernah duduk dalam kuliah, dulu telinga kita tak pernah dengar ceramah, tapi sekarang Allah pilih kita. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah, ahsanul khaliqin. Ini Allah maha baik.
Dulu kita tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Dulu kita tak pernah menjadi tetamu Allah. Tapi sekarang Allah jemput, Allah pilih, Allah bagi taufik kita jadi tetamu Allah. Nabi bersabda, yang maksudnya siapa-siapa yang duduk dalam majlis zikir, siapa yang duduk dalam majlis zikir, dalam majlis yang disebutkan nama-nama Allah, disebutkan tentang akhirat, disebutkan tentang ilmu yang bermanfaat, mereka itu kata Nabi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang nak memberitahu sebenarnya kepada kita hamba, tapi melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khabar gembira lah tu. Patutnya kita malam ni sekarang ni kena rasa, ya Allah, bertuahnya lah. Kena rasa lebih bertuah daripada seandainya dalam dunia ni kita pernah jadi tetamu-tetamu kehormat, tetamu-tetamu raja, tetamu-tetamu VIP, datuk-datuk, datin-datin, tan sri. Seronok tak? Seronok. Tapi bila duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, kena rasa lebih lagi seronok, kena rasa lebih lagi bertuah, kerana majlis ini adalah majlis Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tetamu Allah, kalian semua tetamu Allah. Saya yakin siapapun kalian, bila Allah singgahkan kalian di dalam majlis ilmu, kalian adalah tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap hari, setiap malam Allah pilih kita menjadi tetamu Allah. Mudah-mudahan. Kalau kalau kita jadi tetamu orang hebat-hebat, ada tak lagi keinginan nak jadi lagi tetamu dia? Ada ke tak? Mestilah kan. Ni lebih-lebih lagi lah. Kalau malam ni Allah pilih kita, mana nak lagi, ya Allah, nanti pilih lagi, ya Allah, jemput lagi aku, ya Allah. Macam tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan jadi asbab. Ini kawan-kawan yang hadir ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalian ni semua Allah Ta'ala nak mudahkan jalan masuk ke syurga Allah. Saya yakin kalian adalah orang-orang yang Allah Ta'ala nak permudahkan jalan masuk ke syurga Allah. Sebab Nabi tak pernah berbohong, Nabi tak pernah berdusta. Mana siapa pun yang melangkah, yang pergi, yang hadir satu tempat, satu majlis dengan niat nak belajar ilmu akhirat, Nabi kata apa? Nescaya Allah akan memudahkan mereka jalan-jalan untuk masuk ke syurga Allah. Macam mana cara dia? Jangan tanya. Itu terserah kepada kebijaksanaan Allah yang Maha Kuasa. Setidak-tidaknya kita bersyukur, ya Allah, sejahat aku pun, semaksiat aku pun, seleka aku pun, selupa aku pun, kau jemput jadi tetamu. Tengok, nampak tak? Sedar tak tu kasih sayang Allah? Nampak tak kemurahan Allah? Nampak tak sifat lemah lembut Allah atas diri kita? Walaupun kita kadang tak semayang, kadang-kadang kita dedah aurat, kadang-kadang tengok benda haram, kadang-kadang cakap benda haram, kadang-kadang dengar benda haram, tapi Allah masih jemput kita lagi. Allah masih sudi nak jemput kita, jadi tetamu pula tu. Subhanallah, maha suci zat Allah dari sebarang jenis kekurangan. Itu lemah lembut Allah. Kita tak semayang pun Allah pilih jadi tetamu. Kita lawan dia pun Allah pilih jadi tetamu. Kita selalu palingkan muka pun dia panggil juga lagi. Nampak betapa bersungguhnya Allah nak jadikan kita orang yang istimewa. Kalau kita tak berasa bertuah juga, tak tahulah nak cakap. Kalau kita tak rasa bertuah juga, tak tahulah nak cakap. Allah punyalah bersungguh nak memilih kita, menjadikan kita kekasih dia, tergolong dalam golongan orang-orang yang Allah nak beri kebaikan, kebajikan.
Allah himpunkan dalam golongan orang yang akan diselamatkan daripada azab neraka Allah. Kalau kita tak rasa bertuah, kalau tak rasa muju, kalau nak lari juga, tak tahulah nak cakap. Memang kita tak nakkan kesenangan akhirat. Menunjukkan hati kita sangat loba cinta dengan dunia, tidak ada cinta kasih dengan akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita istiqamah. Jazakumullah bima a'taitum. Sahabat-sahabat yang kongsi rezeki, mudah-mudahan Allah limpah kurniakan, luaskan rezeki yang halal, zahir batin, rohani, jasmani untuk kalian semua, yang berpanjangan sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang bantu-bantu share pun tak terkecuali, yang hadir pun tak terkecuali, yang monitor jadi monitor pun tak terkecuali, masuk dalam doa tadi. Sesungguhnya para malaikat sedang mencatat nama-nama kalian yang akan diserahkan kepada Allah sebagai orang-orang yang diberi keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sekecil apapun pengorbanan kalian terhadap ibadat agama, tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, seremeh apapun kebaikan yang antum buat dengan ikhlas, kalian akan dapat melihat ganjaran pahala yang sangat besar nanti di hari kiamat. Kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sesiapa yang beramal dengan amalan yang sekecil apa pun, sebesar zarah, lekeh lah kalau pada kita, lekeh je, alah share je, tap skrin je pun, kalian akan dapat melihat nanti ganjaran pahala yang besar di sisi Allah di hari kiamat. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada jasa kita yang kita tinggalkan kepada agama. Kawan-kawan yang hadir dalam majlis ilmu ni adalah orang-orang yang bantu agama. Kalian sedang membantu agama, kalian sedang membantu menghidupkan ilmu. Cuba kita bayangkan, tak ada orang yang sudi nak belajar, lama kelamaan akan matilah ilmu, betul? Jadi kalian-kalian yang hadir ni orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah sayang. Siapa pun kalian, daripada apa pun keturunan kalian, apa pun latar belakang kalian, bila kalian Allah tempatkan dalam majlis ilmu, itulah dia dalil, itulah dia tanda-tanda kalian orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang nak diberikan kebaikan, kebajikan dunia dan akhirat. InsyaAllah akan terpancar keberkahannya kepada orang-orang yang hampir dengan kita, anak kita, isteri kita, suami kita, kawan-kawan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan cahaya ilmu tadi tu, cahaya amal soleh tu tersebar, terpancar, dapat dirasai oleh orang yang hampir dengan kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Jadi kebaikan ni ibarat macam lampu ni. Kita tak duduk dekat lampu, betul? Yang menyalanya lampu, tapi kita yang jauh ni dapat dia punya cahaya. Tu nak kata berkah tadi tu. Berkah. Orang-orang soleh ni ada berkah. Sebab tu kita kena duduk dekat, hampir dengan orang soleh, supaya berkah dia tu sampai kepada kita. Jadi kawan-kawan ni bila mengaji, bila belajar, duduk dalam majlis ilmu, kalian sedang buat amal soleh, jadi ada keberkahan pada kalian, insya-Allah. Insya-Allah. Meskipun kita bukan orang soleh, kita bukan orang soleha, tapi asbab kita buat amal soleh ikhlas kerana Allah, insya-Allah pasti akan ada nanti keturunan kita yang Allah akan jadikan orang-orang soleh, orang soleh. Insya-Allah. Amin. Sebab tu apa kebaikan yang kita buat ni tak nampak lagi balasan baik daripada Allah. Tak nampak lagi. Benda akhirat ni dia lambat. Bukan hari ni buat, hari ni nampak dia punya kelebihan dia. Tak. Benda dunia je. Hari ni kerja, hari ni dapat gaji. Ada yang jenis gaji harilah, ataupun hari
cukup bulan dapat gaji, kira cepatlah juga ni dah mengaji hari-hari, mengaji minggu-minggu, mengaji bulan-bulan, mengaji tahun-tahun, tak nampak apa pun. Sebab balasan dia tu lambat. Lambat pun tak lambat mana, mati nanti kan jumpalah balasan tu. Kejap lagi kita mati kan, jumpalah balasan baik tu. Kalau kita orang jahat, mati kan jumpalah balasan jahat tu. Wal'iyadzabillah min dzalik. Jadi sebenarnya kita dengan akhirat tu tak jauh pun. Yang memisahkan kita mati. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin amin ya rabbal alamin. Huraian sifat yang ke-8, iaitu sifat iradat. Yang ke-8 iradat. Mari kita mengenal Allah, sahabat-sahabat. Mari kita mengenal Tuhan. Mari kita mengenal Allah yang terlalu sangat banyak berbudi dalam kehidupan kita. Banyak berbudi dengan ibu bapa kita. Siapa yang kita sayang atas dunia ni? Mak, ayah. Terlalu banyak budi-budi Allah pada mak ayah kita. Kita sayang anak kita, berapa banyak budi baik Allah pada anak kita. Begitulah. Jadi mari kita mengenal Allah. Dia pengasih, dia penyayang, dia pengampun, dia pemberi rezeki, dia yang menghidupkan kita, dia yang memberi taufik kita beramal soleh, dia yang memilih kita, meletakkan kita di tempat yang mulia. Tu. Jadi malam ni kita nak menceritakan, nak muzakarah tentang sifat Allah Ta'ala tu. Allah tu, Tuhan tu, di antara sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah, yang mesti ada pada Tuhan, ialah iradah. Makna Melayunya sifat pekehendak ataupun sifat penentu. Sifat pekehendak ataupun sifat penentu. Jadi ada perbezaan di antara sifat penentu dan menentukan. Jadi itu dua perkataan yang berbeza makna dia. Penentu sifat, menentukan itu namanya perbuatan. Boleh beza tak? Boleh. Sahabat-sahabat harap boleh beza. Penentu sifat, menentukan itu perbuatan. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha menentukan. Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha menentukan, yang maha berkuasa menentukan. Kenapa pula tu? Kerana ada pada Allah Ta'ala itu sifat yang dinamakan sifat iradat. Maknanya sifat penentu. Iradat, pekehendak ataupun penentu. Menentukan perbuatan, penentu sifat. Ni kawan-kawan yang hadir ni, 88 orang ni duduk dalam live saya ni. Inilah di antara perkara yang telah ditentukan oleh Allah dengan iradatnya sedia kala lagi. Sedia kala lagi Allah telah pun memilih nama-nama kita untuk duduk dalam majlis ilmu pada ketika ini di sini. Tidak ada seorang pun yang hadir dalam ni tanpa dikehendaki oleh Allah. Mustahil ada seorang yang hadir dalam ni yang tidak dikehendaki oleh Allah tapi dia termasuk dalam live ni. Mustahil. Takkan berlaku. Takkan berlaku. Yang hadir, yang istiqamah daripada awal, yang masuk lepas tu keluar, yang keluar masuk tu, tu semua tu nak menzahirkan kehendak Allah. Ada orang yang Allah tetapkan istiqamah, dia tetap. Ada yang Allah Ta'ala kehendak, maknanya celup-celup, begitu.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa yang kita belajar ni, kita cubalah praktikan, cubalah kita terapkan, serapkan di dalam amalan kita. Itulah tujuan kita belajar tadi kan. Dah tahu, jangan jadi sekadar maklumat. Guna pakai. Guna pakai. Wajib. Jadi baik, huraian sifat yang ke-8, iradat. Artinya sifat berkehendak. Kita selalu cakap hari-hari, Allah mengkehendaki, Allah menentukan, Allah mengkehendaki, Allah menentukan. Benda tu dah berlaku dengan kehendak Allah, itu dengan kehendak Allah. Nampak? Kita cakap tu, kita sedar tak? Ataupun kita faham tak? Bila kita sebut Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, Allah kehendak Allah, benda tu berlaku dengan kehendak Allah, itu kehendak Allah, kehendak Allah. Ni sebab sifat iradat ni lah ni. Iradat lah tu, nak menunjukkan iradat Allah lah tu, sifat berkehendak Allah ni. Jadi malam ni nak dihuraikan supaya kita lebih faham, tu, supaya kita lebih faham, lebih mendalami, lebih memahami apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengkehendaki, Tuhan itu maha berkuasa menentukan. Jadi malam ni nak dihuraikan supaya kefahaman kita lebih luas, lebih dalam, lebih terperinci. Kalau sekadar kita faham ataupun tahu Allah maha menentukan, Allah maha mengkehendaki, betul dah, tak salah dah, betul dah. Cuma belajar ni, kita belajar ni nak lebih memahami tu, sejauh mana kefahaman kita tentang Allah mengkehendaki, Allah menentukan sesuatu dengan sifat iradat dia. Sejauh mana kefahaman kita? Takut-takut kita salah faham, takut-takut tersalah faham nanti. Jadi kita belajar ni, bolehlah kita semak kefahaman kita selama ni betul ke salah. Boleh jadi banyak lagi benda yang bersangkut paut dengan kehendak Allah yang kita tak pernah dengar, yang kita tak pernah tahu, ataupun dulu pernah tahu sekarang dah lupa, malam ni baru teringat balik. Boleh jadi. Okay. Jadi wajib pada syarak, wajib pada syarak pula. Apa maksud hukum syarak? Perkara yang Allah putuskan ke atas diri kita mukallaf, supaya melaksanakan hukum syarak tu. Ada berapa? 5. Wajib, sunat, makruh, haram dan harus. Tengok balik awal kitab. Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku dalam hatinya. Nampak tak tu? Ini di antara perkara yang Allah wajibkan ke atas diri kita, sahabat. Bukan Allah sekadar wajibkan sembahyang saja, bukan sekadar Allah wajibkan puasa sahaja. Perkara ini juga diwajibkan oleh Allah. Bukan wajib sembahyang saja, bukan wajib puasa saja, bukan wajib cari nafkah halal sahaja, ini pun wajib juga. Sebab itulah ditulis wajib pada syarak pula. Pula tu maknanya juga, wajib pada syarak juga maksudnya. Sembahyang wajib, puasa wajib, cari nafkah halal wajib, taat ibu bapa wajib, menuntut ilmu fardu ain wajib juga. Faham tu bu? Jadi wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui, wajib tahu. Tu wajib tahu, bukan wajib solat ni. Ni bukan kata wajib solat, wajib puasa, wajib tahu. Tu. Serta mengaku, wajib pula mengaku, mesti kena akui dalam hati, mesti kena terima, mesti kena percaya, mesti kena yakin. Tu maksudnya. Dah tahu, wajib percaya. Dah tahu, wajib membenarkan. Dah tahu, wajib mengaku. Dah tahu, wajib menyungguhkan dalam hati. Di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada di Allah Ta'ala tu satu sifat iradat. Ada satu sifat iradat pada Allah Ta'ala.
Ada satu sifat iradat, sifat perkehendak Allah. Kalau ditanya ada berapa iradat Allah, ada satu je. Yang banyaknya apa? Ta'alluq sifat iradat tu yang banyak. Ta'alluq sifat iradat yang banyak. Terima kasih sahabat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairal jazak. Ta'alluq sifat tu yang banyak. Sifat iradat satu, urusan iradat tu yang banyak. Catatlah, tulislah. Tulis, catat supaya tak lupa. Sebab ilmu ni dia culas, dia liar. Ilmu ni dia liar. Kalau tak tambat, dia lari lah. Alibut cabut lari, berdesuk dia hilang. Berdesuk dia hilang. Kalau ilmu ni kita tak tulis, dia berdesuk hilang. Sebab tu tambat dengan tulisan lah. Tambat dengan tulisan. Nanti sebulan 2 bulan tengok balik tulisan kita tu, boleh teringat balik apa masalah dia. Kalau tak ada, kalau tak tambat, nanti besok kan lupa, tengok dah tak ada, dah hilang dah. Baik, dengan tentu ada Allah Ta'ala satu sifat iradat, artinya perkehendak. Baik, setakat ni faham tak? Setakat ni boleh faham? Laju ke perlahan? Ni kawan-kawan ni yang ikut kelas ni, boleh faham tak? Jelas tak? Laju tak? Ke laju ke perlahan ke? Perlahan sampai nak mengantuk terlelap ke? Manalah tahu kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang respon, terima kasih banyak. Barulah saya tak rasa kesorangan. Sambil-sambil minum kopi. Boleh. Nak catat apa? Catat ikut sukalah Azman. Nak catat apa, catatlah. Ada ni bat pun ada, ya ke? Alhamdulillah. Untuk sidang, terima kasih. Tengah lepak kat pangkin ke tu. Okay, salam lah kawan-kawan. Sungguh kalian ngaji, alhamdulillah. Salam ke salam. Baik. Okey. Jadi alhamdulillah, faham dah tu, fahamlah, alhamdulillah. Okey, perkehendak ataupun iradat itu nama bagi sifat. Bila sebut mengkehendaki, bila sebut menentukan, itu namanya perbuatan Allah Ta'ala. Itu namanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Menentukan, menetapkan, itu perbuatan Allah lah tu. Jadi beza, sifat lain, perbuatan lain. Ataupun perbuatan ni kita panggil dengan apa? Ta'alluq. Perbuatan Allah Ta'ala tu kita panggil ta'alluq bagi sifat tu. Urusan dan peranan sifat tu. Apa peranan sifat iradat tu? Apa tugasan sifat iradat tu? Apa fungsi iradat tu? Ta'alluq dia. Ta'alluq tu peranan, fungsi iradat, fungsi sifat iradat, peranan iradat, ta'alluq iradat. Dengar baik-baik, jangan tidur. Peranan dia menentukan sesuatu yang harus. Tulis, menentukan sesuatu yang harus, ataupun menentukan sesuatu yang harus bagi makhluk. Menentukan sesuatu yang harus bagi makhluk. Menentukan sesuatu yang harus bagi makhluk, ataupun menentukan sesuatu yang harus bagi mungkin. Kita tak payah mengaji payah-payah. Jangan mengaji payah-payah. Jangan mengaji payah-payah. Nak kita ada dalam beg yellow. Tak tahu lagi lah stok ada ke tidak.
tak dapat lambat tulis first time masuk. Oh ya ke? Tak apa, nanti kawan kita, sahabat kita tu Azman, dia ada siaran ulangan. Dia ada siaran ulangan, biasa direkam. Jadi kawan-kawan kalau nak rujuk balik kelas-kelas yang dah terlepas, adatnya lah, pada adatnya sahabat ni Azman ni dia ada rakam. Boleh PM dia tu, saya dah pin tu, nak catat apa. Dia buat mengada-ngada tanya nak catat apa. Boleh PM dia. Biasanya lah ghalibnya kelas-kelas dia ada rakam. Boleh minta rakaman dekat dia, ataupun kawan-kawan sendiri yang nak rakam di handphone masing-masing, silakan. Silakanlah dengan niat dan tujuan yang baik, nak ulang kaji, nak murajaah, nak kongsi-kongsi, silakanlah. Mudah-mudahan sampai pahalanya kepada saya yang fakir miskin. Yang fakir miskin tak ada pahala, tak ada amal ibadat ni. Mudah-mudahan dengan kawan-kawan murajaah, tengok selalu dengan, dapatlah saya sikit-sikit bekal nak bawa balik akhirat besok. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Boleh. Okey. Mana dalilnya? Amin ya rabb. Mana dalilnya? Mana bukti? Mana bukti di atas kepercayaan kita? Mana bukti di atas pegangan kita yang Allah Ta'ala itu memiliki sifat iradat? Mana buktinya? Mesti kena tahu bukti. Apa peranan bukti ni? Supaya keimanan kita terhadap iradat Allah ni jadi kuat, jadi teguh, tak bergoncang, tak berganjak, tak bergalih, walau ribut taufan melanda. Walaupun ribut taufan melanda, dengan adanya dalil-dalil tadi, akidah kita, iman kita, pegangan dan kepercayaan kita terhadap Allah Ta'ala itu tidak bergoncang, tidak bergoyang, tak tercabut, insya-Allah. Sebab ada dalil. Jadi dalil tu mesti. Kalau kita beriman dengan Allah tanpa dalil, silap-silap boleh tercabut. Pernah tak dengar orang asalnya Islam jadi murtad? Pernah dengar tak? Asalnya Islam tapi murtad, pernah dengar? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Orang Islam lepas tu jadi kafir, murtad, keluar. Murtad ni makna terkeluar daripada agama sebab apa jadi macam tu? Itu menunjukkan keimanannya tidak teguh, imannya tak kuat, sebab tu tercabut. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah pelihara kita semua, anak bini kita, keturunan kita semuanya, dan Allah pelihara daripada tercabut iman ni. Amin ya rabbal alamin. Apa nak jadilah kalau tak ada iman? Jangan buat pasal nak balik akhirat tak ada iman, duduk dalam api lah selama-lamanya. Na'udzubillah min zalik. Jaga iman kita baik-baik. Okey, baik. Jadi dalil penting, dalil mesti. Ni kita belajar ni bukan nak ngajar orang. Kita belajar ni bukan nak ngajar orang untuk kita pakai sendiri, untuk kita nak guna sendiri. Itu maksud fardu ain, sahabat. Ngaji fardu ain ni untuk kita nak guna, untuk nak jaga akidah kita sendiri, untuk nak teguhkan akidah kita sendiri. Itu maksud fardu ain. Kalau nak nak menghuraikan untuk orang lain, nak mencerahkan pada orang lain, itu fardu kifayah. Fardu ain ni untuk diri kita, untuk diri kita, nak lepaskan leher kita, faham? Maknanya andai kata ada fahaman-fahaman yang sesat datang, kita takkan percaya, kita boleh tolak, selamat kita, sebab ada kefahaman dah. Walaupun kita tak boleh nak hurai, tiba-tiba contohlah ada fahaman yang mengatakan atas dunia ni ada benda yang jadi dengan Tuhan tak kehendak. Masalah-masalah dalam hidup kita ni, dalam rumah tangga kita ni berlaku, sebenarnya Tuhan tak kehendak benda tu, dia jadi dengan sendiri tanpa Tuhan kehendak. Dah kita tolak fahaman tu, kita tolak ke pegangan yang macam tu. Kenapa? Kita tetap berpegang dan yakin Allah Ta'ala itulah yang menentukan segala-galanya, baik buruk, senang dan sebaliknya.
Walaupun datang orang mana faham-faham tu, kita tak akan terpercaya. Akidah kita tidak akan dinodai. Akidah kita tidak akan dinodai dengan akidah yang sesat, akidah yang salah. Tu tujuan mengaji fardu ain ni. Perisai betul Azman, pandai Azman ni. Baru mengaji semalam pandai dah. Subhanallah. Yang lain-lain pun pandai juga. Semua yang hadir dalam kuliah ni semua orang bijak-bijak, semua orang pandai-pandai, semua orang yang cerdik-cerdik, saya yakin. Sebab Nabi kata apa? Orang yang sebenar-benar bijak di sisi Allah adalah orang yang menggunakan akalnya untuk membuat persiapan mati sebelum datangnya kematian. Di antara cara buat persiapan mati adalah apa? Menuntut ilmu. Betul. Jadi semua kalian ni semua orang bijak-bijak, pandai-pandai. Masya-Allah, tabarakallah. Bertuah saya. Bertuah saya, Allah kenalkan dengan kawan-kawan yang cerdik-cerdik ni. Dapatlah saya tumpang teduh nanti. Dapat saya tumpang teduh nanti, jangan lupa saya. Jangan lupa. Perhati-perhati sikit kat Padang Masya no. Jangan lupa panggil-panggil. Jangan lupa panggil-panggil. Kita fakir miskin. Apa kedana ni? Okey, ni dalilnya. Dalil ni untuk kita fahamlah. Makna aku percaya Allah tu Tuhan yang menentukan. Allah tu Tuhan yang menetapkan segala sesuatu. Allah tu Tuhan yang ada iradat. Iradat ni maknanya sifat berkehendak, sifat penentu. Aku yakin dan aku ada dalilnya dan aku tahu buktinya. Buktinya ada dalam Quran tu. Cuma aku ni terlupa nak baca, aku pun tak hafal lah ayat tu. Tapi aku dah tahu dah dalil ni. Kau hasutlah macam mana pun nak kata ada benda yang berlaku tanpa Tuhan kehendak, aku tak akan percaya sampai bila-bila. Aku yakin, tetap yakin Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-gala perkara. Sebab aku tahu dalil ni, ada dalil ni, cuma aku tak ingat ni. Cuma aku tak pandai nak cakap je. Maksudnya begitu fardu ain. Untuk diri sendiri. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Inilah dalil. Ini di antara bukti. Banyak lagi bukti-bukti lain. Banyak lagi ayat-ayat Quran ataupun hadis yang menjadi dalil, yang menjadi bukti yang yakin, dalil yang yakin tanpa syak, tanpa ragu. Zalikal kitabul la raiba fih. Tak ada kesamaran langsung. Dalil yang terang, nyata, jelas, yakin, Al-Quran lah. Jadi dalam Quran Allah ada sebut innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi ayat itulah yang ulama ambil menjadikan sebagai dalil, menjadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahawa sesungguhnya ada pada zat Allah Ta'ala itu sifat iradat. Memang dalam Quran tak sebut iradat. Kita janganlah lurus lebih daripada bendul. Janganlah lurus lebih daripada pembaris. Tak ada dalam Quran bulat-bulat, kita tak nak percaya. Tak ada bulat-bulat dalam Quran, kita tolak. Tak ada bulat-bulat dalam Quran, kita nafikan. Janganlah macam tu. Mai-mai kita tengok dulu. Tengok dulu. Mana datang iradat ni, sedangkan dalam ayat ni tak ada sebut iradat pun. Tu dia suruh mengaji tu, supaya kita faham, terbuka minda kita ni. Jangan kecut, minda kita jangan kecut, akal kita jangan kecut. Biar dia berkembang gitu. Artinya bahawa sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu, pekerjaan Allah Ta'ala itu, urusan Allah Ta'ala itu, ni di antara sifat Allah lah. Di antara sifat Allah, perbuatan Allah bagaimana? Apabila mengkehendaki ia. Nampak tak? Dengar baik-baik ayat tu. Apabila mengkehendaki ia Allah. Jadi mengkehendaki ni perbuatan ke tidak? Perbuatan ke bukan? Perbuatan lah mengkehendaki. Jadi mengkehendaki ni perbuatan. Ta'alluq.
Boleh tak kita nak katakan Allah Ta'ala itu Tuhan yang mengkehendaki sekiranya dia tidak ada sifat kehendak? Boleh tak kita nak kata Allah tu Tuhan yang mengkehendaki tapi Allah tak ada kehendak? Boleh tak nak kata begitu? Tak boleh kan? Contoh ni, ni ridak saya warna apa? Korang nampak saya gabung warna apa ni? Kau pun gabung juga? Apalah, peach. Oh, orang putih peach. Ni ridak. Boleh tak saya nak kata ridak yang peach? Kalau tak ada warna peach di ridak ni, boleh tak saya nak kata yang peach? Boleh tak? Tak boleh lah saya nak sebut ridak yang peach. Bila saya sebut ridak yang peach, menunjukkan mesti ada warna peach duduk di kain ridak ni. Faham tak? Kalau tak ada, saya tak boleh panggil yang peach. Yang lain lah maknanya. Betul? Ni yang mengkehendaki. Boleh tak nak kata Tuhan tu mengkehendaki kalau dia tidak ada sifat kehendak? Tak boleh. Tak boleh. Maka faham daripada perkataan aroda itulah idza aroda. Faham daripada perkataan aroda, makna Melayu mengkehendaki. Faham daripada situ lazim daripada Allah Ta'ala itu mengkehendaki, menunjukkan dia mesti memiliki sifat kehendak. Faham tak? Tu yang datang iradah tu. Arada yuridu iradatan masdar. Faham daripada situlah. Faham daripada situ. Sahabat boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Mana datang arada tu? Mana datang iradat tu? Iradat tu faham daripada irada lah, daripada arada lah. Faham daripada mengkehendaki tu. Faham daripada Allah mengkehendaki, tentulah Allah ada sifat kehendak. Faham daripada Allah berkuasa, Allah maha berkuasa menjadikan alam. Faham daripada situ menunjukkan dia mestilah memiliki sifat kuasa. Allah maha melihat. Faham daripada Allah melihat, tentu ada sifat pelihat pada Allah. Allah maha mendengar. Faham daripada Allah mendengar, menunjukkan mesti ada sifat pendengar pada Allah. Tak payah nak tanya, maklum dah. Maklum dah lah, bila sebut Allah mendengar, mestilah ada pendengar. Allah melihat, mestilah ada sifat pelihat. Kalau kita kata kawan kita kita ada kawan, dia orang kaya. Dia orang kaya. Perlu tak kita nak tanya dia ada harta ke tidak? Nak kena tanya? Tak payah tanya. Sebab dah bila sebut orang kaya, tentulah ada harta. Macam tu. Inilah di antara alasan dia orang yang tolak belajar sifat 20 ni. Di antara alasan orang yang menolak belajar sifat 20 ni, alasannya sebab tak ada dalam Quran. Wujud tak ada, qidam tak ada dalam Quran, sama baqa tak ada dalam Quran, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis tak ada dalam Quran, qiyamuhu ta'ala binafsih tak ada pun dalam Quran tulis macam tu. Tu di antara alasan yang tak cerdik yang diorang buat, atau alasan nak mengkaburkan orang-orang awam supaya jangan belajar sifat 20 ni. Jadi hati-hatilah sahabat yang dikasihi Allah. Moga Allah selamatkan kita daripada golongan-golongan yang menipu masyarakat, yang menghasut, yang beracun, yang berkempen supaya jangan belajar ilmu sifat 20 ni. Jadi saya harap kawan-kawan yang hadir, yang ikhlas mengaji dengan saya harap kawan-kawan semua tolong sebar-sebarkan, tolong dakwah, tolong ajak kawan-kawan kita seramai mungkin untuk belajar sifat 20 ni. Mudah-mudahan kita bantu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah ni berkembang.
Jangan dibiarkan fahaman yang menyesatkan tu berkembang tanpa kita berusaha nak bantu akidah kita ahli sunnah wal jamaah ni berkembang. InsyaAllah kena azam dalam hati. Kita ajak kawan-kawan kita, gunakanlah hikmah, gunakanlah keistimewaan yang Allah bagi pada kita. Pandai-pandailah kita pujuk. Tak apa kita pujuk kawan-kawan tak nak, itu tak penting. Yang penting usaha kita. InsyaAllah Allah tak akan mensia-siakan usaha kita, seremeh apa pun. Post dalam grup kita, jomlah mengaji tauhid, tak kisahlah dengan siapa. Jom mengaji sifat 20 malam ni. Dalam grup tu seorang tak layan, jangan risau, pahalanya kita dapat sempur. Kalau ada yang terpanggil, yang terikut dengan asbab kita yang mengiklankan, itu jadi saham akhirat kita pula dah. Itu jadi saham akhirat kita pula dah, jadi jariah kita pula dah. Pahala yang mengalir, kita dah mati pun besok pahalanya dapat setiap hari. Baik, apabila menghendaki ia ya Allah akan sesuatu, bahawa berkata ia ya Allah bagi sesuatu itu hendak jadilah engkau, maka jadilah ia barang yang Allah kehendak. Baik, faham baik-baik sahabat. Faham baik-baik sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pesan, nak ingatkan kawan-kawan, semua kawan-kawan ni boleh pandai, boleh bijak, boleh alim ilmu sifat 20 ni. Sungguh sungguh cuma saya nak daripada kawan-kawan bersungguh mengaji. Bersungguh mengaji, ada kitab, ada buat rakaman untuk ulang kaji, ada buat catatan. Lambat cepat insya-Allah Allah akan buka jalan dia. Allah akan tunjukkan, Allah akan bukakan pintu-pintu kefahaman. Bila Allah bukakan pintu kefahaman, nanti kita jadi seronok nak belajar. Tak apalah, jangan kita nak cepat dapat. Jangan kita nak cepat dapat. Jangan kita nak cepat, jangan gopoh. Kita belajar je. Mengaji, betulkan niat mengaji je. Itu urusan kita mengaji. Yang memberi faham itu urusan Allah. Tapi ghalibnya siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Ada adatnya lah, hukum adatnya, siapa bersungguh-sungguh dia akan tak ada istilah aku tak pandai lah, aku tak boleh pandai lah sifat 20 tu. Tak, itu semua psikologi daripada syaitan dan nafsu saja yang nak suruh kita tinggalkan belajar, jangan dengar. Hati-hati dengan bisikan syaitan, hati-hati dengan bisikan nafsu yang nak psycho kita supaya jangan belajar ilmu sifat 20 ni. InsyaAllah sahabat, sungguh-sungguh, mudah-mudahan dengan kita bersungguh, dengan kita belajar ni, insya-Allah kita doa harap-harap moga Allah jaga akidah kita, jaga iman kita saat kita hidup, lebih-lebih lagi saat sakaratul maut datang menjemput kita. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita daripada tertipu dengan permainan syaitan dan iblis saat sakaratul maut. Itu yang kita harapkan. Jadi kita belajar ni asbab. Kan kita selalu doa, ya Allah hidupkan aku dengan iman. Iman ni apa? Iman ni akidah yang betul. Jadi kalau kita nak doa, kalau kita nak ubah doa tu seolahnya begini, ya Allah hidupkanlah aku dengan memiliki akidah dan pegangan yang betul di dalam hati. Matikanlah aku dalam keadaan memiliki akidah dan pegangan yang betul di dalam hati. Bangkitkanlah aku besok di hari kiamat dalam keadaan aku memiliki akidah pegangan yang betul dalam hati. Maka jangan kita minta saja pegangan yang betul dalam hati, tapi kita tak nak pernah belajar pun, tak nak ambil tahu pun apa pegangan yang betul dan apa pegangan yang salah. Faham tak? Kena usaha belajar. Usaha belajar insya-Allah. Baik, yang dah berasa pandai, yang dah pandai tak apalah, yang dah berasa pandai tak apa dah lah. Saya nak kongsikan kepada yang nak, yang tak nak tak apa. Yang tak nak tak apalah, kita tak boleh paksa orang belajar dengan kita, kita tak boleh paksa orang dengar kita. Siapa yang berasa seronok sesuai nak dengar, nak ngaji, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang tak nak pun tak ada masalah, sebab kita tak sempurna. Kita tak sempurna. Kita tak sempurna di mata semua orang. Kita tak baik
di mata semua orang. Kena ingat tu. Bila kita ingat dalam hati kita ni sempurna pada sekalian mata orang, ini masalah. Nanti bila orang tak suka dengan kita, kita tak boleh terima. Betul? Kena pegang betul-betul. Dah memang macam tu lah. Tak semua seronok dengan kita. Adat lah tu. Kalau semua seronok dengan kita, tu pelik. Itu mesti ada masalah. Itu mesti ada masalah. Semua, seorang pun tak ada yang tak setuju dengan kita. Semua setuju dengan kita. Itu ada masalah. Rimau pun setuju dengan kita. Rimau pun setuju dengan kita. Beruang pun setuju. Tu ada masalah tu. Jadi jangan kecil hati. Orang tak suka dengan kita, jangan kecil hati. Dah memang ada, memang macam tu lah. Apa pula nak pelik? Yang peliknya semua setuju, semua suka, semua seronok. Tu pelik. Ada setuju atau tak setuju, tu biasalah, normal lah tu. Habis. Baik, jadi faham baik-baik ayat ni. Sahabat, lepas ni nak berhenti, tak ada nak ngaji lama-lama. InsyaAllah belajar sikit-sikit. Sikit-sikit nak habis dah ni. Nak habis dah, jaga-jaga. Ni last. Jadi ayat ni sahabat, jaga-jaga ayat ni. Ini di antara ayat yang banyak kita salah faham. Banyak kita salah faham dengan ayat ni. Contohnya, ni nak bagi contoh lah. Contoh yang salah faham tu. Dia kata begini. Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala tu nak sesuatu, bila Allah Ta'ala nak buat sesuatu, Allah akan kata kun fayakun aja, jadilah benda tu. Jaga baik-baik. Salah besar tu perkataan tu. Salah besar tu perkataan tu. Bila Allah nak jadikan sesuatu, Allah kata kun fayakun dia, jadilah. Maknanya Allah nak kena cakap kun fayakun setiap kali Allah nak buat makhluk. Allah kena kata kun fayakun, jadi langit. Kun fayakun jadi bulan. Kun fayakun jadi matahari. Salah tu fahaman tu. Sebab tu ayat Quran ni ada tempat-tempat boleh dipakai makna yang zahir, ada tempat-tempat tak boleh, berbahaya untuk kita. Ayat tu betul, kita yang berbahaya memahami itu. Takut kita salah faham sehingga membawa kepada kita menyamakan Allah dengan makhluk. Bukankah dah sama Allah dengan makhluk kalau Allah nak kena cakap kun fayakun? Sama tak dengan makhluk? Samalah. Ni macam saya cakap kun fayakun. Allah pun cakap kun fayakun. Sama tak? Kan kebesar syirik tu. Bukankah tu dah mensyirikkan Allah? Bukankah tu dah menyamakan Allah dengan sesuatu? Sahabat biasa tak dengar orang cakap macam tu? Pernah dengar tak? Ke kita kadang-kadang selalu cakap? Ke kita kadang-kadang ada cakap no? Allah Ta'ala tu bila nak sesuatu, Allah kata kun fayakun je, jadilah. Allah nak je, Allah kata kun fayakun, jadilah. Salah lah kalau macam tu sahabat ni. Jangan main-main sahabat. Jadi Alhamdulillah kita belajar malam ni, tahu dah. Boleh tahu dah. Itu di antara fahaman yang salah. Itu di antara kefahaman yang salah terhadap Allah. Ada juga berfikir macam tu dulu. Kan? Alhamdulillah Allah panggil kita belajar. Dulunya tak tahu. Malam ni tahu dah. Tadi sebelum buka TikTok tak tahu. Buka TikTok ngaji dah tahu dah. Alhamdulillah. Nampak tak? Jadi tak rugi kita belajar. Lepas tu ini masalah akidah pula tu. Bukan kecil-kecil anak punya benda ni. Bukan kecil-kecil anak punya kesalahan ni. Kesalahan akidah tu. Jadi jangan selalu kita cakap Allah kalau nak apa susah, Allah kata kun fayakun je, jadilah. Sedap je mulut kita cakap. Apa sangkut jeling-jeling?
Nak kena tampar dengan aku ke apa? Lepas tu asal kau sengih-sengih? Kau sengih-sengih apa pasal? Ha? Ada apa masalah? Gatal punggung. Lepas tu nak terkencing, nak terberak. Ha? Dah? Jaga adab dalam majlis ilmu. Walaupun saya tak perasan, Allah perasan. Faham? Jaga adab belajar. Jaga adab belajar. Jangan buat benda-benda yang menunjukkan kita tak ambil perhatian dengan guru. Meskipun aku bukan guru, aku garu-garu je. Tapi kau jangan buat macam-macam. Faham tak? Nanti kau terbiasa dengan guru-guru yang betul-betul guru, kau buat kau punya kepala macam tu. Main-main pen, main jeling-jeling, main sengih-sengih. Tak boleh. Kau tak pernah belajar ke kitab pelita penuntut tu, yang kau makan tepung pelita je yang kau tahu? Jaga adab kita dalam belajar. Berkat ilmu dapat dengan adab. Kefahaman boleh dapat dengan belajar. Kepahaman boleh dapat dengan bersungguh-sungguh belajar. Tapi keberkatan bukan. Keberkatan nak dapat dengan adab. Sebab tu kita kena jaga adab zahir batin. Adab zahir macam ni lah. Contoh duduk, ngadap guru, duduk dekat dengan guru. Jangan tiru macam kat masjid tu. Masjid-masjid tu ramai orang yang belajar tapi tak belajar adab. Dia belajar agama, belajar ilmu agama, tapi dia tak belajar bab adab, belajar agama tu. Tu yang ada menyandar dekat dinding padahal tak ada uzur apa pun. Lainlah orang uzur, lainlah orang tua uzur. Dia terpaksa duduk kat tiang tu lain. Ni kadang yang muda-muda, yang segak-segak, yang sihat-sihat, duduk sudut-sudut masjid, duduk belakang tiang, belunjuk kaki arah tok guru. Bersembang-sembang belakang dinding, sembang-sembang belakang tiang. Allah lihat, Allah tahu akhlak kita tak baik, tak beradab, tak menghargai guru yang ikhlas nak menyampaikan ilmu dekat kita dengan penuh kasih sayang. Siapa pun yang duduk di depan ni, bila dia bercakap bersungguh-sungguh nak memberi, nak menyampaikan, tiba-tiba dia nampak ada orang tak ambil perhatian, dia akan berasa hati. Dia akan berasa hati. Apabila guru berasa hati dengan kita, di situlah Allah akan cabut keberkahan ilmu tu. Na'udzubillah min zalik. Tak apalah, saya maafkan sebab kita sedang belajar. Semua nak kena belajar. Semua nak kena belajar. Faham? Mana-mana belajar macam tu. Walaupun ikra, walaupun muqaddam, bukan nanti nak mengaji hadis tafsir baru nak jaga adab. Tak. Semua jenis ilmu. Walaupun dengan guru di sekolah tu yang ajar kita ilmu akademik pun nak kena jaga adab. Faham? Kalau di sini dalam hutan ni kau tak boleh nak jaga adab belajar, kau pergilah ke Yaman ke Mesir ke Azhar ke, kau takkan jaga adab kau sampai bila-bila. Faham tak tu? Betul-betul tu. Jangan samakan Allah Ta'ala kata kun fayakun seperti manusia. Jangan kata begitu. Jangan tafsir macam tu. Selalulah kita dengar. Korang pernah dengar? Pernah dengar orang cakap ni? Kan? Dia kata Allah, kalau Allah nak buat, Allah kata kun fayakun je, hadilah. Sedap mulut kita. Kalau dah Allah kena kata kun fayakun, bahasa Arab pula tu, bersuara, berbunyi, berhuruf, bukan ke serupa makhluk? Sama makhluk lah. Apa hukum Tuhan supaya makhluk? Wajib ke mustahil ke harus? Mustahil Allah serupa dengan makhluk. Inilah bukti ilmu menjaga kita. Nampak tak? Ini bukti ilmu menjaga kita. Bila kita belajar, bila kita faham, bila ada fahaman yang salah, dia jaga kita. Maknanya kita tak termakan, kita tak terikut, kita boleh tolak. Bila kita belajar selama ni, contohlah selama ni pun kita cakap macam tu, makna Allah dah tunjukkan kesalahan kita. Betul? Allah dah menunjukkan kesalahan kita, makna kita dah boleh buang dah. Makna lain kali tak adalah kita cakap macam tu lagi. Jadi semakin baik, semakin baik. Itulah berkah belajar tu. Itulah berkah kita mengaji. Allah nak jadikan kita baik dengan cara macam ni dengan belajar. InsyaAllah, amin ya Rabb.
Amin ya rabbal alamin. B. Apa soalan? Baik. Selamat rehat, Kak. Selamat rehat. Apa soalannya? Kalau boleh jawab, saya jawab. Saya kan pandai. Mana soalan ni? Allah. Apa soalan ni? Apa soalan? Mana soalan? Kak Zainilai ni ustaz. Kak Zainilai. Oh, soalan dah ke atas jauh. Jauh tak apalah. Tak apalah jauh. Baik. Dah tu yang maksud dia macam mana? Maksud dia macam mana? Apa maksud innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun? Maksud ayat ni, ayat ni maksud dia nak menceritakan, nak memberitahu bahawa apa? Bersegera, tidak berlambatan, tidak berlengah. Apa yang Allah Ta'ala kehendak tu berlaku, tidak berlengah. Apa yang Allah nak segera jadi. Makna mengikut waktu-waktu yang Allah nak lah. Kalau Allah nak contohnya orang tu besok pukul 1 dia mati, bersegera lah. Tak ada berlengah, tak ada bertangguh. Tetap tepat pukul 1 besok Allah akan jadikan kematian dia tu. Mana kinayah daripada bersegeranya lulus dan terjadi apa yang Allah kehendak. Itu yang saya ingatlah. Bukan maksudnya setiap kali Allah nak menjadikan makhluk Allah kena kata kun fayakun. Kalau dah macam tu berapa banyak kali Tuhan nak kena sebut kun fayakun. Makhluk bukan satu, betul? Kira semut lah semut. Berapa banyak dalam dunia ni semut? Dah setiap ekor kalau nak jadikan kun fayakun, bukankah tu dah menunjukkan kelemahan pula pada Allah? Tu dah bukan nampak tak elok pula dah, betul? Bukankah nampak kekurangan pula dah? Segera jadi apa yang Allah kehendak tu. Tu maksudnya. Apa yang Allah nak berlaku tu bersegera berlaku. Betul. Macam tu. Isa, khabar Isa? Alamak, kawan ride ni. Jangan main-main ni, bawa motor laju ni Isa ni. Bukan main lagi. Motor apa khabar? Ada motor lebih? Ada motor lebih bagi saya sebiji. Lama saya tak bawa motor besar. Abang Ustaz kena lantik moderator oleh PIN. Ya ke? Nantilah. Mana dia? Dah terjawab soalan saya. Terima kasih Tok Pakir. Kak Zain ni tadi soalan ni dah ada yang jawab. Terima kasihlah yang tolong jawab. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Minta maaf lah Kak Zain nilai. Saya tak berapa nak perasan sangat komen-komen ni. Satunya rabun ni. Soalan kat mana ayat kun fayakun akan digunakan? Nak guna macam mana ayat tu? Nak guna macam mana? Baiklah, baik, motor dah tak ada, dah pencen dah. Ya ke? Sama lah kita. Jawapan dia Ustaz. Jawapan dia yang Ustaz terangkan tadi. Alhamdulillah. Dah terjawab ni. Jangan cuma berani medsos, media sosial saja, tampakkan di dunia nyata akan tampak kejelekannya. Jawab Ustaz dah jawab. Alhamdulillah. Kalau ada komen-komen yang tak berapa berkenaan tu, abaikanlah. Anggapkan perhiasan lah. Anggapkan perhiasan, tahu. Sabar banyak-banyak. Jangan emosi. Jangan emosi mendahului. Jangan emosi mendahului akal kita. Alhamdulillah. Dah terjawab dah. Saya tak perasan soalan tadi tu. Dan ayat ni pun di antara ayat lah kalau orang yang buat ru'yah, dia baca ni.
Di antara ayat-ayat yang dibacakan oleh perawat-perawat. Ni di antara ayatnya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tarik jin keluar. Sungguhlah ni main-main ni. Sungguh tu. Abu, faham? Di antara ayat dia. Nak tarik jin ke, nak tarik bisa ke, nak tarik apa ke. Ni di antara ayat ni boleh guna. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun. Niat dengan Allah, minta Allah tarik bisa ke, tarik sakit tu dengan izin Allah, dengan berkat ayat Quran. Lepas ni jadi tok bomo lah korang. Jadi perawat lah ni. Ni sesak-sesak boleh pakai. Sesak-sesak boleh boleh guna. Sesak-sesak boleh guna, sahabat. Belajarlah juga kaedah-kaedah merawat yang asas-asas. Kod-kod berlaku time orang yang kita harapkan tak ada sementara dah. Boleh usaha ikhtiar. Ayat Quran tu semua kita boleh ambil manfaat. Cuma kena belajarlah sikit. Kena belajar sikit. Sesak-sesak boleh guna. Nak tunggu perawat je, perawat bukan duduk dalam rumah kita. Kadang duduk jauh, dia pun sibuk. Dia sementara kadang-kadang terdesak, ada yang berlaku histeria ke rumah kita ke, asrama kita, tempat kerja kita ke, boleh. Yang penting yakin dengan Allah. Allah yang menjadikan sesuatu dengan keberkahan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kita ni sebagai asbab sahaja. Ambil air tawar tu, air mineral tu, bacakan Fatihah, sedekahkan, hadiahkan Fatihah kepada Rasulullah SAW, hadiahkan Fatihah tu kepada para nabi, para rasul, para wali-wali Allah. Kemudian bacalah ayat kursi tu. Tiup pada air, niatkan, ya Allah jadikanlah air ni sebagai penawar yang mengangkat segala penyakit, ataupun yang menghilangkan, yang menghalau segala gangguan syaitan, jin, iblis yang ada dalam badan budak ni. Sementara nak telefon sesiapa perawat tu. InsyaAllah kok jadi. Kok jadi. Mana kita tu? Dengan izin Allah. Jangan kita yakin pula kita ada kuasa. Jangan yakin kita pula ada power. Dah, kita tak ada apa-apa pun, kita sebagai asbab je. Boleh guna ayat-ayat macam tu sebagai asas lah. Belajarlah sikit-sikit. Terdesak boleh guna. Faham apa? Kan banyak lagi ayat-ayat Quran. Ayat Quran tu semuanya penyembuh. Cuma kena kaifiat dia. Kaifiat ni kaedah. Kan kalau makan ubat ada kaedah tak? Kau telan je semua. Kan ubat nak makan ada kaedah. Dia kata 2 biji pagi, 2 biji petang. Itu kaedah lah. Kadang kalau makan tak sembuh lah, asbab orang panggil sebab kadang kaedah makan tu tak kena. Kadang ada orang baca ayat kursi kan, pada orang-orang histeria ke, baca tak jadi apa pun, baca kat air tahu tak jadi apa pun. Sebab kaedah dia tu, dia ada kaedah dia, ada cara, kaifiat. Macam ubat tadi lah, salah cara makan tak jadi. Ayat Quran tu pun macam tu lah, ada kaedah dia. Sebab tu kena berguru, kena belajar. Fardu kifayah tu. Besok korang dah belajar mana-mana, dah habis belajar mana-mana, belajarlah lebih kurang, taruh cadang untuk diri, untuk anak bini kita. Dah kan kadang bini kita, anak adik-adik kita perempuan, kakak-kakak kita perempuan kan, daripada perawat yang bukan mahram tu datang, dia nak pegang-pegang, yalah dah terpaksa darurat nak kata macam mana. Tapi bukankah terlebih baik kalau kita boleh? Betul? Tak salah lah, belajarlah. Belajar, niat nak bantu diri sendiri, niat nak bantu ahli keluarga terdekat. Abu pawang abu. Pawang ni doktor lah. Doktor cakap orang putih, Melayu kata pawang, Melayu kata bomo, Melayu kata perawat.
Arab kata tabib. Samalah, nama je lain-lain. Esok kalau korang buka klinik, kau jangan tulis ni pawang gigi. Doktor gigi maksud dia. Pawang dalam kurungan doktor. Gigi. Boleh kata lain macam lah ni. Biasa klinik gigi, doktor gigi ni pawang gigi. Boleh. Pawang demam, pawang bersalin. Ikutlah. Nak cepat viral, buat benda pelik-pelik. Siapa nak cepat viral, buat benda pelik-pelik. Cepat viral. Pawang abu. Azman kata pawang abu. Bomoh sesama. Ya betul. Okey, dah. Jadi ayat tu maksudnya nak bagi tahu apa? Ayat tu nak bagi tahu bersegeranya sesuatu yang Allah kehendak tu jadi, tidak bertangguh, tidak berlengah, tidak berlambatan. Bukan bermaksud setiap kali Allah nak buat makhluk, bila Allah nak buat, Allah kata kun fayakun. Tak, salah. Jangan. Salah faham tu. Habis. Dan iradat itu ialah satu sifat yang ada ia di zat Allah Ta'ala sedia kala lagi. Maknanya sifat iradat ni sifat yang sedia kala. Sedia dah ada pada Allah Ta'ala. Bukan baharu, bukan sifat yang baharu, bukan asalnya Tuhan tak ada kehendak kemudian baru ada kehendak. Tak. Sedia kala lagi dah Allah ada sifat kehendak. Sifat kehendak kita sifat kehendak Allah sediakan. Okey, ni penutup. Penutup. Tak nak baca dah kitab. Tak nak baca dah penutup. Jadi apa perbezaan di antara kehendak Allah dengan kehendak kita? Perlu kita tahu, mesti ada beza. Kalau kehendak Allah dengan kehendak kita sama, mana boleh? Mesti ada beza di antara kehendak Allah dengan kehendak kita. Wajib kita bezakan. Wajib. Mesti kita boleh bezakan. Wajib kena bezakan. Mesti kita kena bezakan apa perbezaan kehendak Allah dengan kehendak kita. Mesti. Wajib boleh bezakan. Apa perbezaannya? Tadi di antara perbezaannya sifat kehendak Allah sedia kala, sifat kehendak kita baharu. Apa maksud baharu? Faham dah baharu apa? Faham ke tak faham? Cakap betul-betul. Faham apa maksud baharu? Bukan baru datang. Baharu makna sesuatu yang ada permulaan. Tulis nanti lupa. Biasalah belajar. Kau dah tahu, kau jangan action baling dengan handphone nanti. Macam kau terus pandai lahir perut keluar perut pandai. Baru tu maknanya sesuatu yang apa? Ada sesuatu yang ada permulaan. Kau jangan jadi macam Piramli lah. Gelakkan pakcik tu. Huruf M dia cakap. Rupa dia pun tak betul. Nampak tak? Tu. Baik, jadi di antara perbezaan sifat kehendak Allah dengan kehendak kita apa? Kehendak Allah sedia kala. Kehendak kita baharu. Kehendak Allah pasti lulus. Kehendak Allah pasti jadi. Pasti lulus 100% tepat seperti mana yang Allah kehendak. Ada pun kehendak kita tidak semestinya kehendak kita tak semestinya lulus. Kita nak orang suka dengan kita, tiba orang maki hamun kita. Nampak tak tu? Kehendak kita nak orang suka kita, tapi orang maki hamun kita. Itu kehendak kita lah. Bila kita sedar kehendak kita macam tu, jadi tak ada hal lah. Tak ada hal lah. Aku nak orang suka, tiba-tiba orang tak suka. Okey lah tu. Betul lah. Faham tak bu? Kita nak gaji sekian. Tiba-tiba dapat lain pula dah. Normal lah tu. Dah memang betul lah tu. Sebab kehendak kita ni bukan seperti kehendak Allah yang mesti jadi seperti mana yang Allah kehendak. Faham tak? Jadi kehendak kita, terima kasih. Kehendak kita nak warna biru, tiba-tiba datang warna kuning. Nak kata macam mana? Dah memang kena akur lah. Kena akur.
Faham tak? Ni yang tujuan kita belajar ni. Di antara tujuan kita belajar ni, mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam amalan kita. Kena ingat, makna kehendak kita tak mesti lulus. Kehendak kita tak mesti lulus. Kehendak kita tak wajib tertunai. Yang wajib tertunai ni kehendak Allah. Kehendak Allah. Kehendak kita tak wajib tertunai. Jadi kita kena redha lah. Kalau tak tertunai apa yang kita nak, kena redha lah. Sebab kehendak Allah tu mengatasi segala kehendak kita. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Kita merancang begini, merancang begitu, merancang begini, buat jadual begini, buat jadual begitu. Akhirnya apa? Yang lulusnya kehendak Allah. Betul ke tidak? Jadi kita nak kena redha lah. Kena redha, kena terima lah. Ya Allah, kau lebih berkuasa. Ya Allah, kau lebih tahu. Kehendak kau lebih sempurna. Tidaklah kau menghendaki sesuatu melainkan apa yang kau kehendak tu semuanya dah ada dalam pengetahuan kau, ya Allah. Yang aku nak ni benda yang aku tak tahu. Tu yang kita nak macam-macam tu. Kita ingatkan benda tu elok untuk kita. Rupanya pada ilmu Allah benda tu tak elok untuk kita. Faham tak? Ini benda yang sangkut paut dengan akidah kita. Di antara asbab orang tak boleh terima takdir sebab ni, ada masalah ni. Kita tak nak rukun-rukun iman tu hanya bermain di lidah kita saja. Percaya dengan qada dan qadar Allah. Tu. Bermain, menari-nari di lidah kita saja. Tapi hati bohong. Hati dusta. Banyak yang Allah aturkan, hati kita tak boleh terima. Nampak tak? Padahal tadi lidah dah kata redha dengan takdir Allah, redha dengan qada qadar. Apa maksud redha? Setuju, sangka baik, setuju, terima, berlapang dada dengan apa sahaja yang Allah dah kehendak atas diri kita, sama ada baik ataupun tidak, sama ada benda yang berlaku tadi yang Allah kehendak atas diri kita tadi muafakat dengan keinginan kita ataupun berlawanan dengan keinginan kita. Sebab kita yakin dah apa sahaja yang berlaku, senang susah, sihat sakit, untung rugi, bahagia tidak, semuanya itu dengan kehendak Allah. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Ada fahaman yang mengatakan yang tak baik, yang tak elok tu bukan Allah kehendak. Benda tu jadi dengan sendiri. Mana boleh? Mana boleh ada benda berlaku dengan sendiri tanpa Tuhan menjadikan. Itu bukan akidah kita tu. Akidah kita ahli sunnah wal jamaah, apa sahaja, faham tak tu? Apa sahaja yang zahir, yang batin, yang nyata, yang gaib, dunia, akhirat, yang nampak, yang tak nampak, yang berlaku luar, yang berlaku dalam hati, yang dah berlaku, yang sedang berlaku, yang lagi akan berlaku, segala-galanya itu terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian apa? Ni lagi perbezaan. Kehendak Allah muafakat dengan ilmu Allah. Apa yang Allah tentukan semuanya muafakat dengan apa yang Allah telah tahu segala-galanya sedia kala lah. Kehendak kita dah, kehendak kita dengan nafsu je. Kehendak kita dengan nafsu je. Kita nak macam ni, konon-konon pada kita benda tu baik lah. Ilmu kita tak sampai. Ilmu kita tak sampai kepada masa akan datang. Ni sesaat yang akan datang kita tak tahu. Sesaat yang akan datang ni sekarang ni, sesaat akan datang, sesaat akan datang, sesaat akan, kita tak tahu. Macam-macam boleh berlaku sesaat yang akan datang, betul? Kalau dah sesaat sedetik akan datang pun kita tak tahu, besok lagi-lagi lah tak tahu, lagi jauh besok tu. Faham tak? Ni yang suruh belajar. Jangan kadang-kadang kita cakap seolah-olah kita tak pernah belajar ni. Apa lagi? Kehendak Allah menentukan sesuatu bukan kerana Allah mengambil keuntungan atau faedah. Ingat tu.
Allah mengkehendaki sesuatu itu berlaku, Allah mengkehendaki sesuatu itu jadi, Allah mengkehendaki memerintahkan sesuatu hukum, wajib, haram, makruh, harus dan sebagainya, bukan bermaksud Allah nak mengambil sebarang faedah ataupun manfaat dengan apa yang dia kehendak. Allah tak ambil faedah dengan apa yang dia tentukan. Allah tak ambil apa-apa faedah dengan apa yang dia kehendak. Tak sama macam kita. Kita ni ada kehendak ke tidak? Ada. Tapi setiap apa yang kita kehendak mesti ada mesti ada tujuan kita. Mesti ada benda faedah yang kita nak ambil. Mesti ada keuntungan yang kita nak tompang. Betul? Mesti ada manfaat yang kita nak tompang. Kita nak buat rumah, nak tompang duduk, nak tompang tinggal, nak duit banyak, nak mudah belanja. Nak orang sayang kita supaya apa? Kita senang, contohnya. Allah perintah supaya kita sayangkan Allah, kasihkan Allah, bukan bermaksud dengan kita sayang Allah, kasih Allah, Allah bertambah hebat, Allah bertambah kuasa, Allah bertambah gagah. Dah. Tidak, maha suci Allah. Kerana dia telah dia sempurna dah. Dia tak berkehendak, dia tak berhajat kepada segala sesuatu untuk mengambil faedah, untuk menumpang. Tak. Mengambil faedah kepada sesuatu itu bukan sifat Tuhan, itu bukan sifat Allah. Mengkehendaki sesuatu dengan ada gharat, ada tujuan, itu bukan Allah. Dia pun kita makhluk, ya. Kita nak begini, kita rancang begitu, rancang begini, rancang begitu, kerana ada faedah yang kita nak ambil. Betul ke tidak? Nampak tak? Jadi sebab itulah kita ni kena belajar ni, barulah boleh beza kehendak Allah dengan kehendak kita. Jangan kita anggap, jangan kita rasa, jangan kita faham, jangan kita pegang dalam hati yang kehendak Allah macam kehendak kita. Jangan. Ni dah belajar, dah tahulah, dah boleh bezalah. Faham tak? Mudah-mudahan Allah bagi faham. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah. Terima kasihlah sahabat yang sudi hadir. Cutago, kena redha, wajib redha. Bukan kena tu makna harus, kena dengan makna wajib redha. Tak redha, Allah benci kita. Tak redha, tak suka dengan apa yang Allah atur, Allah benci kita. Nak Allah sayang ke tidak? Nak Allah sayang kita, kena redha apa saja yang Allah buat atas diri kita. Faham tak? Bila kita mengucap la ilaha illallah, aku mengaku menyaksi tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya kita dah menyerahkan diri kita sebulat-bulat, zahir dan batin, terima apa sahaja yang Allah telah aturkan dalam kehidupan kita. Susah ke, senang ke, perit ke, pedih ke, sedih ke, kena redha. Itulah penyerahan hamba, penyerahan seorang hamba kepada Allah, kepada Tuhannya. Dia serah bulat-bulat. Serah bulat, terima bulat-bulat, sangka baik. Sebab dia yakin Allah maha baik, Allah maha berkuasa, Allah tidak menzolimi sesiapa pun. Begitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. Jadi kawan-kawan yang nak berehat, nak tidur, boleh. Sila kita nak baca doa penutup. Mudah-mudahan dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni, Allah Ta'ala mengabulkan segala doa, segala hajat. Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita, dosa-dosa isteri-isteri kita, dosa-dosa anak-anak kita, abang adik kakak kita, ipar duai kita, sepupu sepapat kita, kawan-kawan kita yang dekat, yang jauh, yang kawan dengan kita, yang dah tak kawan dengan kita, tak kecuali lah semuanya, yang menyenangkan hati kita, yang menyakitkan hati kita, semuanya moga diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat majlis ilmu kita, dengan berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan para malaikat yang berhimpun dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala doa, segala hajat yang tersurat, yang tersirat, yang baik-baik, moga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Taala jadikan kita hamba yang bertakwa, moga Allah jadikan anak isteri kita hamba yang bertakwa, keturunan kita hingga kiamat keturunan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kaya ke, nak mewah ke, nak fakir miskin ke, nak sederhana ke, asalkan Allah jadikan kita orang yang berilmu, yang mengambil manfaat dengan ilmu, beramal dengan ilmu, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah akan ada kemuliaan, barulah akan ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sahabat-sahabat semua yang sudi berkongsi
rezeki, yang sudi hadir, yang korban waktu, ikutlah yang baru, yang lama, yang baru jumpa, yang baru kenal, yang dah tak jumpa lagi dah tak pedulilah, tak terkecualilah. Mudah-mudahan sekaliannya kita senantiasa dirahmati oleh Allah, diridhai oleh Allah, dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah sentiasa dekatkan kita dengan orang-orang yang sayang, ikhlas dengan kita, sayang dengan kita, nak mengajak diri kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita hamba-hamba yang sabar, sabarnya dengan segala ujian-ujian yang Allah Taala dah tetapkan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam persahabatan, perkenalan kita. Mudah-mudahan ya Allah qabul ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi kita minta pada Allah, moga-moga Allah Taala jadikan kita hamba-Nya yang banyak sabar, sentiasa syukur, sentiasa redha, sentiasa sangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberi umur yang panjang lagi, berkah oleh Allah. Mudah-mudahan diluaskan rezeki yang halal lagi, berkah. Mudah-mudahan Allah Taala merezekikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, kalau ada rumah tangga lah, kalau seorang bahagia juga, insya-Allah. Allah amin ya Rabb, amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan jumpa lagi lah. Mudah-mudahan Allah sentiasa pilih kita, insya-Allah. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina ma ahli kutubil musa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Dah. Boleh balik dah. Kau balik rumah, balik rumah, selama engkau balik rumah pula. Kan tolong tutup biar sama-sama. Besok subuh tolong kejut kawan-kawan, jangan pentingkan diri sendiri, faham? Kena kerja sama. Apa yang penting? Allah. Terima kasih sahabat semua ni. Terima kasih kalian semua yang sudi hadir. Semoga Allah beri ilmu yang bermanfaat pada kalian. Dan kalian semuanya mendapat kelebihan, mendapat keberkahan, insya-Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama semuanya. Sama-sama kasih semuanya. Sama-sama kasih semuanya. Amin. Doakan saya, doakan anak isteri saya, doakan ibu bapa saya, adik-beradik saya. Moga dalam rahmat redha Allah selalu, diberi kesabaran selalu. InsyaAllah. Barakallahu fiikum. Terima kasih yang hadir, yang singgah, yang ada kongsi rezeki, yang bagi salam, yang jawab salam, yang mengaji, yang komen, ikutlah, yang like, yang share. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Besok kelas ada ke? Besok insya-Allah kuliah duha kot. Kuliah duha besok insya-Allah 9.30. Sini sekarang tak hujan tak? Kak Ana tak hujan. Sekarang tak hujan. Jomlah teman saya balik lah. Jom teman saya balik, saya nak balik. Tak ada paranormal lah, letih lah. Paranormal, jin pun tak nak jumpa saya. Saya pun tak nak jumpa. Allahu Rabbi. Apa ni, makan? Ada makanan? Baru nak makan? Ke ni makanan bila? Makanan petang. Oh, okey. Dah makan basuh
Ha?